مصطفى الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون. Alhamdulillah, sama-samalah kita ni memanyakkan perasaan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi hidup kita sihat wal afiah. Beri kesempatan masa-masa yang berharga untuk kita berada dalam majlis-majlis ilmu. Supaya kita reti dalam bab agama kita sendiri. Untuk kita beramal dalam hidup kita. Kena bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa yang sedang berlalu tak akan berhenti. Lalu tak akan kembali. Masa itu adalah perkara yang sangat nilai di sisi Allah dan sangat nilai di sisi kita manusia. Jangan kita melalukan masa, janganlah masa itu melalukan kita dengan kosong. Tidak berada dalam masa itu perkara yang boleh tolong kita kemudian daripada mati. 12 bulan yang Allah Ta'ala menjadi, itu semua ada kemuliaan masing-masing. Inna indatash syuhuri indallah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah 12 syahra. Ada 12 bulan ni yang maklum bagi kita. Tetapi tak sama kedudukan dia, tak sama. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Maka kita gunakanlah kesempatan yang kita berada pada bulan yang mulia ni, bulan Zulhijjah, antaranya kita penuh isikanlah amal-amal yang soleh. Apa saja yang kita boleh buat. Apa saja amalan soleh yang kita boleh melakukan di bulan yang mulia ni, buat atas qadar kita. Antaranya Nabi SAW, ma min ayyamil amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 10. Tiap-tiap tidak ada hari-hari, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari mereka yang beramal padanya hari itu amal yang soleh. Amalan itu adalah tak ada hak Allah paling kasih, ahabbu ilallah, hak paling Allah Ta'ala kasih min hadhil ayyamil 10. Ialah 10 hari. 10 hari mana tu? Yang dimaksud 10 hari itu ialah 10 hari Zulhijjah. Semenjak 1 hari ni. Ni kita berada pada malam yang ketiga ni. Pada malam bertiga bulan Zulhijjah. Mana kata pada bulan ni Allah paling kasih di awal-awal tu. Di 10 awal-awal ni Tuhan kasih mana-mana hamba dia yang mengerjakan amal soleh. Amalan soleh sini tidak tentu. Tidak tentu kata maya tahajud, tidak menentu kata puasa,
Tidak tentu kata baca Quran, tak tentu. Asal kata sebut amalan soleh, orang ni adalah kerja amalan yang Allah paling kasih. Yang Allah paling cinta kalau dia kerja pada 10 hari ni. Ini sempat kita ni, peluang. Peluang yang kita berada pada 10 hari awal ni, di bulan ni, apa sajalah yang kita boleh buat. Jangan kita lepas kosong, tak ada saja gitu. Nah, bimbang-bimbang takut sesar kita di satu hari. Pasal hari akhirat tu dinamo juga dengan Yaumun Nadamah, hari sesar. Antara sesar, Allah wi umur, wi sehat, wi masa begitu banyak, tapi tak ada penuhkan, isikan dengan perkara-perkara yang boleh tolong kita kemudian pada mati. Tu penuh penuh apa saja yang kita boleh melakukan amalan soleh. Banyaklah. Yang biasa kita baca Quran sejuh sehari, tambah 2 juh. Biasa kita ni maya tahajud 2, 3, 4 rakaat. Siapa belah-belah katik. Lama taknya siapa saya tak karung. Malam ni kita buat banyak ke saya tak karung. Tak karung nyata. Asal kata kita boleh melakukan kebaikan yang banyak. Di antaranya pada hari-hari yang Allah kasih antara 10 hari ni. 10 hari ni. Diriwayat ni disebut oleh Nabi, tak ada hari yang terlebih Allah kasih mereka-mereka yang melakukan amalan yang soleh daripada 10 hari ni. Antaranya 10 hari ni lah hak kita berada ni. Lalu tu apa amalan hak Tuhan kasih dah ni 10 hari ni. Kita nak bubuh amalan gapo hak Allah paling kasih. Ialah Nabi kata, Allah sebut dalam hadis Qudsi, puasa. Kerana bila lah perkara tu diidafak dengan nama Allah, meliah ludah. Macam mana Kaabah dinama Baitillah. Meliah. Masjid dinama juga rumah-rumah Allah. Kenapa? Kemuliaan. Begitu juga puasa. Puasa Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, As-sawmu li. Puasa bagi aku. Kerana gapo boleh Allah royak kata puasa tu bagiku. Kerana Allah nak memuliakan ibadat puasa. Oleh itu, dalam hari 10 ni yang banyak Allah kasihnya kalau mana mereka orang buat amal ibadat baik, maka kita ada juga ibadat yang Allah paling kasih, Allah muliakan, ialah ibadat puasa. Lalu tu kita nak puasa hari mana ni? Kata ulama, hari mula-mula lu dah. Mana hari mula-mula Zulhijjah selalu dah puasa. Hingga sampai hari 9. Puasa. Ini kita duduk pada malam yang 3 dah ni. Esok hari yang 3. Puasa lu dah esok. Esok, lusa, hingga sampai hari 9. Hari Arafah. Bolehlah. Kerana hari 10 tak boleh dah puasa. Hari raya tu hari puasa. Hari raya, hari 3, hari tasyrik tu hari puasa. Ya 5 hari hak hari puasa dalam setahun. Ialah hari raya terah tu. Hari raya puasa tu. Hari puasa. Hari raya haji hari 10. Dan 3 hari tasyrik. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 tu. Itu hari yang haram. Walah puasa ni ibadat. Tapi ada juga tempat hari kita melakukan. Nah, tu. Maka hari yang Allah Ta'ala tak hari ke? Ni pada bulan ini. Selalu dah. Kita puasa. Bohlah kata kita tak puasa. Ataupun kita ni ada kerja hak tak mampu nak puasa. Nak puasa cukup 9 hari. Dalam bulan ni lepas dah ni. Kalau kita royak malam ni, esok hari yang 3 dah esok. Nak cukup 9 hari tak cukup dah. Bolehlah kata tak ada peluang, tak ada masa ataupun tak mampu kita nak puasa. Pilihlah hari-hari yang Nabi kita puasa. Antaranya hari Isnin. Hari Senin, hak kita duk amal sokmo tu. Sunat puasa Senin Khamis. Apa boleh Nabi puasa Senin? Nabi kita SAW puasa hari Senin. Kerana apa? Kerana hari itu Nabi kata, Zaka yauma wulidtu. Hari Senin adalah hari Allah Ta'ala beranak aku. Hari beranak aku, hari Senin tu. Wa yauma bu'istu. Dan hari Allah Ta'ala latih aku jadi Rasul. Wa yauma unziltu alayya. Dan hari itu Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada aku. Mula-mula Allah Ta'ala turunkan wahyu
ialah hari Senin. Habis itulah Nabi banyak puasa hari Senin. Nabi puasa Senin. Kita ni bagaimana umat ikut. Suk kata kita tak boleh. Tak boleh nak puasa cukup 9 hari katakan. Pilih ambil hari-hari hak Nabi kita puasa. Ialah hari Senin. Ni esok Maaf, Sabtu, Ahad, Senin. Ada lagi yang mutara nak hafal Khamis tu. Ana Khamis tu hari Arafah. Nah. Khamis ni hari Arafah. Hari Maaf tu hari raya. Raya Gerbai. Nah, mengikut bagaimana kelihatan anak bulan di negeri kita ni kena pada hari Jumaat samalah. Bunyi bahasa tak silap tahun ni seluruh dunia Malaysia mana-mana pun banyak kebetulan dengan hari Jumaat berlaku puasa tu. Maka bila puasa dah raya haji hari Jumaat, puasa hari 9 Arafah tu kena pada hari Khamis. Tu. Jadi bolehlah kalau kita tak gerak juga nak puasa bercukup. Pilih hari-hari hak Nabi kita puasa. Ialah hari Senin. Antaranya kerana hari Nabi beranak. Hari Nabi Allah Ta'ala latih jadi Rasul. Dan Allah turunkan wahyu. Hari itu tu. Dan satu lagi katakan hari Khamis. Hari Khamis tak ada lah. Kita sebenarnya kalau dah hari ni comel. Kalau orang puasa hari ni tu tak. Mana-mana hak puasa dah hari ni. Alhamdulillah baik. Ini dapat dah satu dia. Kenapa boleh salah satu di antara puasa-puasa tu disunatkan hari Khamis. Kita setahun hari. Hari Khamis tu. Apa boleh Nabi kita puasa pada hari Khamis? Kerana kata Nabi SAW, hari Khamis turfa'u fihi al-a'mal. Hari Khamis, hari yang Allah Ta'ala angkatkan amalan cukup minggu akad. Apa kata bulan tu bulan Syakban tu? Syakban tu hak cukup setahun. Nisfu Syakban tu akad cukup setahun akad amalan. Tu hak setahun sekali. Ada pun hak seminggu sekali diangkatkan hari Khamis. Cukup seminggu akad amalan hari Khamis. Cukup seminggu akad amalan betul hari Khamis. Lalu tu Nabi kata wa uhibbu, aku kasih ayyurfa'a amali, bahwa Allah Ta'ala akadkan amalan aku wa ana shaim, dalam aku duk puasa. Kerana puasa tu puasa Allah memuliakan kata as-saumu li, Allah memuliakan puasa. Maka Nabi pun puasa pada hari Khamis kerana hari Khamis itu hari Allah angkat amalan. Bila para malaikat akan amalan pergi kepada Allah, walah Tuhan tahu dah. Tuhan tahu sedia kalau dah angkat amalan, tiba-tiba didapati dalam amalan tu hamba-hamba Allah Ta'ala ada banyak puasa. Bukan kata sekadar baca Quran, sekadar sedekah, sekadar mayat dak. Puasa pun ada juga dalam amalan yang diakad. Beri kepada Allah tu. Maka Allah Ta'ala pun cerita kepada malaikat. Tu tak tengok malaikat. Hari tu kau nak jadi manusia, mari tak di atas dunia, kau nak jadi lembaga manusia, nak tak menahta mari di dunia mu ni tik sangat ke? Malaikat rak ke tu? Malaikat kata, buat apa manusia duk atas muka bumi kau duk bunuh katak godeh, menumpahkan darah. Sedangkan kami ni duk tasbih, duk takdih dah kepada engkau. Maka Allah bangga, suka bilalah amalan hamba dia diangkat serta ada puasa gatik dalam amalan itu. Maka Allah banggakan kepada para malaikat. Tengok ni hamba aku ni bukan sekadar semaya, sedekah, baca Quran, selawat dak, bahkan ada juga amalan puasa. Tu. Maka kita banggakan Allah dengan ibadat-ibadat kita ada puasa gatik dalam tu. Ambillah kesempatan peluang yang Allah Ta'ala beri kita hidup pada bulan ni. Untuk kita ambil penuh dalam bulan ni, tidak kosongkan. Bukan lalu saja tidak mengisikan dengan amalan-amalan. Pasal kerana ini adalah perkara-perkara yang Allah suka, Allah setuju. Kalau pun lah tak kuasa juga nak puasa Senin, Khamis ke mana ke ataupun apa, tak ada hari 9 habis dah tu. Habis tak ada hari 9, hari Arafah. We ada juga. Dalam setahun sekali kita puasa. Apa keutamaan? Boleh kena puasa hari 9 sunat di puasa hari Arafah tu. Ada orang tanya Nabi SAW dalam hadis yang riwayat oleh Muslim. Apa pertanyaan kepada Nabi? Ya Rasulullah, ada orang tanya Nabi.
Apa keutamaan puasa hari Arafah tu? Kelebihan apa ke hari Arafah tu? Boleh disunatkan puasa. Lalu Nabi kita menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa hari Arafah tu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini peluang. Peluang apa? Peluang kita nak hapus dosa. Ke dosa banyak ke kita? Banyak dosa. Mata, telinga, kaki, tangan, mata, hati-hati. Kira kita kadang-kadang jadi dosa. Sekok kita kadang-kadang jadi dosa. Inna ba'daz zanni ithmun. Allah kata, kadang-kadang setengah sekok kita jadi dosa. Banyaknya dosa kita. Ini peluang. Peluang apa? Peluang nak menghapuskan dosa kita. Kifarat dosa dengan kita mengamalkan puasa pada hari Arafah, iaitu hari Khamis ni. Ambil kesempatan. Kalau boh tak ada juga, tak ada sempat juga, tak peluang juga, tak betul juga, hari 9 we ada nama kita. We ada dalam ibadat, diangkat. Hendeng dapat Allah, kita boleh puasa pada hari itu. Boleh puasa pada hari itu. InsyaAllah Allah Ta'ala beri kesempatan, beri peluang, beri taufik kepada kita semua ni boleh melakukan ibadat puasa. Dalam hal kita duk puasa sehari, bukan sekadar puasa saja dak. Hak lain kita boleh melakukan, lakulah ibadat lain, amalan soleh hak lain. Kerana itu adalah terlebih kasih di sisi Allah pada kita melakukan hari 10 ni. Baca Quran, berzikir, istighfar, sedekah. Boleh kita melakukan belakang tu. Masa-masa peluang tak ada kerja, tak ada masuk mana kerja, kita tak ada boleh buat lah ni. Banyak kita semaya. Semaya apa? Semaya qada. Kalau hak telah lalu, kita tak ada qada lagi. Kalau kita banyak dah, habis dah qada, sunat pula dah. Supaya mudah-mudahan semaya sunat kita tu boleh tapung. Boleh pergi sempurna hak cacat-cacat kita melakukan semaya fardu kita. Itu keperluan kita. Peluang kita boleh melakukan. Kerana umur kita duk royak dah. Apa royak tadi itulah. Gi pasari kau duk gi. Gi kerana tu? Gi dekat dengan perkara hak yakinnya. Apa dia yakin? Mati itu yakin. Yakin boleh tengok belakang hak Allah janji. Boleh tengok habis hak Nabi royak. Satu. Maka tengok dalam hal kita tengok, tak usah kita tengok dengan mata kita menangis. Kita nak tengok dengan hati kita gembira, muka kita senyum. Ialah kita bekal dengan bekal amalan-amalan soleh yang begitu banyak. Itu kita nak. Lalu tu, lebih daripada ibadat-ibadat yang kita gemarkan, supaya kita ni banyak mengamalkan pada hari ni, ataupun lagi akan datang pada bulan yang banyak kelebihan ni, ialah bila sampai hari 10. Kita panggil hari raya haji itulah. Kita besarkan raya haji. Pada hakikat sebenar raya haji dengan raya puasa ni, ia besar raya haji lagi. Raya haji lagi, raya besar. Kalau nak tanding lah, sama-sama raya dua tu, raya puasa pun raya haji pun puasa, pun raya juga. Mana lebih di antara dua raya tu? Kata ulama, lebih raya haji lagi. Bila lebih raya haji lagi, kita besar raya haji. Besar raya haji. Cumanya, di segi ibadat, belum kada kita nak maya raya tu, ya ada berlainan sikit. Raya puasa sunat kita makan dulu, belum pada pergi semaya raya. Ada pun raya haji, sunat makan lepas pada maya raya. Ada beza sikit situ. Tapi kita berlebih lah, besar sikit raya haji. Kadang setengah-setengah kita ni tak lebih mana. Lebih raya puasa tu. Hanya cadai cuk lawe, hanya cadai makan ni, cadai buat tu, buat ni, penuh dalam rumah. Beraya haji cuk tulur dah. Tupak pun tak ada nampak-nampak dah. Tapi tu pun orang jual atas kereta ikan maran, tak ada buat sendiri ni. Mana apa? Tak besar mana raya haji. Itu setengah daripada perkara-perkara yang silap kita faham. Sebenarnya raya haji, raya paling besar. Raya haji besar. Oleh itu kita besarkan apa sajalah. Dengan kita buat makanan yang begitu banyak. Perhiasan tubuh badan kita, rumah tangga kita. Sambut bagai-bagai mana raya yang besar. Raya yang hebat. Lalu tu raya gerbang. Disunatkan apa yang kita melakukan ibadat pada hari itu. Nabi SAW ada sebut pada hadisnya, ma min amali adamiyyu min amalin
Tidak ada amalan yang dilaksanakan oleh anak cucu keturunan Adam daripada suatu amal yauma nahrin, pada hari nahar. Apa hari nahar? Yakni hari 10 Zulhijjah. Kena pada hari raya haji kita panggil tu nah. Ahabbu ilallahi, terlebih kasih kepada Allah, min iraqatid dami, daripada menumpah darah. Inilah Allah paling kasih. Apa maksud menumpah darah? Yakni sembelih binatang gerbek itulah. Sembelih binatang gerbek, orang gerbek. Orang gerbek pada hari raya, hari kedua, tiga, empat tu, itu orang melakukan amalan-amalan yang Allah paling kasih. Tuhan suka. Nah, kerana gerbek-gerbek ni zaman dulu lagi berlaku. Bukan zaman kita. Mula-mula orang gerbek Qabil dengan Habil. Orang buat ibadat gerbek. Cuma yang lain sikit. Masa Qabil Habil itu, masa Qabil Habil dulu ni, dia gerbek dengan buah-buah kayu. Taneme. Bukan binatang, bukan sembelih sepanjang kita ni dok. Allah Ta'ala perintah kepada Qabil dengan Habil buat gerbek, ibadat gerbek. Maka Qabil ni bui wah kayu hak tak comel. Kalau wah kayu hak kepek, hak buruk, hak putus-putus, gelar-gelar kita kata. Tu hak Qabil. Hak Habil ni comel-comel ibadat dia. Dia beri. Kata setengah ulama buah kayu, kata setengah ulama hak Habil ni dia gerbek kambing. Kibah putih. Nah, maka Allah terima ibadat hak Habil. Habil tu kakak, Qabil adik. Nah, nak raya atas sama-sama anak Nabi Adam dah tu. Bilalah dia buat tak comel, Allah tak terima. Habil tu. Itu Qabil. Allah tak terima ibadat gerbek dia. Itu zaman dulu ibadat gerbek dengan taneme, tidak dengan sembelih. Zaman Nabi Nuh gerbek juga, tapi tak sembelih. Gerbek dengan apa? Binatang dah. Binatang lembu, kambing gini ya. Tapi ia tak ada sembelih. Yang ambil binatang gitak di padai. Hak mana ibadat hak Allah Ta'ala terima, Allah hantar api turun mari selah. Nyambar ambil api daripada langit, sama ambil binatang-binatang gerbek hak Allah Ta'ala terima. Itu zaman Nabi Nuh. Ada pun zaman hak melaku sembelih, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak dia Nabi Ismail. Itu sembelih. Sembelih binatang gerbek. Cumanya belum pada Allah Ta'ala nak tukar tu, perintah daripada Allah suruh sembelih anak. Tengok tu. Sembelih anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mimpi berkali-kali. Allah perintah dalam mimpi suruh sembelih anak. Suruh sembelih anak. Tengok tu. Kita lagu mana kalau suruh sembelih anak Anak kita kasih saya tengah duk besar, tengah duk cerdik, tengah nak boleh tupai, tiba-tiba tu hai perintah suruh sembelih anak. Kata tu email berkali. Tu email atau kena sembelih anak tahun ni. Pakat godeh habis tu email. Dah. Ni tu hai suruh sembelih lembu tu pun fikir-fikir. Ni Nabi Ibrahim sembelih anak. Dia kata, aku tengok, aku nampak dalam mimpi, hei anakku ya bunaya, hei anakku, aku nampak dalam mimpi. Kerana mimpi Nabi Rasul ni adalah wahyu. Kerana Nabi Rasul ya tidur mata, ya hati tak tidur. Orang jadi Nabi Rasul, mata ya tidur. Adapun hati tak tidur. Hati tak tidur. Kita ni kadang-kadang mata tak tidur, hati perak dah. Mata duk celak lagi. Perak dah. Ngeruh 3 tahun umur dah bunyi. Tu kita lain ludah dengan Nabi pekat lain-lain dah. Adapun Nabi Rasul mata ya jenera, hati tak jenera. Itulah Nabi Ibrahim mimpi berkali-kali. Nampak dalam mimpi Allah perintah, Allah harah suruh sembelih anaknya. Inni asbahuka. Aku ni Allah perintah suruh aku sembelihmu, hei anakku. Maza tara, apa mu nak kata? Mu nak kata lagu mana? Apa pendapat kamu? Allah perintah suruh sembelihmu ni. Jawab Ismail pun Nabi lagi Rasul juga. Anak Nabi, anak Rasul. Nah, tak apalah ayah, sembelihlah. Itu arah Allah. Kalau ayah tak sembelih, deraka pula ayah kepada Allah. Tu jawab pe anak. Sembelihlah.
Bila lah siapa masa, siapa tahun, siapa praktika, Nabi Ibrahim pakak dua beranak tu nak gesmelah. Hati dak. Ni uji Allah. Hati seorang Nabi, seorang Rasul. Allah uji dia suruh semelah anak. Banyak ujian yang Allah Ta'ala uji atas Nabi Ibrahim. Nah, beranak dalam gua. Nah, Nabi Ibrahim beranak dalam gua. Lari daripada kerajaan zalim. Nah, Namruz. Kerajaan Namruz masa dia tu. Takut nak utuh kerajaan dia. Beranak suku pada orang. Besar dalam gua tu baik mari. Menetai Namruz. Engkau siapa lari-lari negeri. Bila boleh isteri. Boleh anak. Kena pergi tahu pula dah anak jauh-jauh. Kita di Makkah ni. Siti Hajar dengan Ismail. Nabi Ismail keduk kecil-kecil lagi. Allah perintah. Suruh Nabi Ibrahim mari tak di Mekah ni. Jauh sak perak. Tak ada orang sore. Mana ada sewing ilewing masa tu. Lotah pun tak ada. Duk tempat kering kota tu. Bakkah. Asal Makkah tu Bakkah. Apa Bakkah? Bakkah ambil pada buka. Apa dia buka? Menangis. Siti Hajar lari pergi cari air. Kiri kanan. Safa Marwah. Pergi lari cari air. Anak duk menangis. Tu uji walahan Nabi Ibrahim seorang bapa, seorang ayah. Tak kira datang hati nak pergi tahu anak yang begitu kecil, isteri duk seorang diri, tak ada seorang habuk situ. Tapi dah ni arah Allah, kita juga. Keyakinan dia kepada Allah. Allah tak lok anak dan isteri dia walaupun duk tempat tak ada orang. Ada hingga siapa timbul mata air Zam-Zam. Siapa hari ni? Orang berjuta-juta nak tahu pergi di Mekah. Hasilnya daripada dua beranak tu hidup situ. Cuma tahun ni je katuk sikit COVID. Katuk tahun ni. Tak boleh pergi haji tahun ni Mekah. Bagi orang-orang yang duduk dalam Mekah je boleh pergi. Benar tu pun tak ramai tak. COVID. Hak sama-sama tu gak berjuta-juta orang pergi di Mekah. Asas silah daripada dua beranak tu. Siti Hajar dengan Nabi Ismail hidup tapak situ. Hingga siapa jadi bandar besar. Bandar yang tidak lelap. Bandar yang tidak tidur. Berpanjangnya hidup. Bandar lain besar secara mana pun main kau belah 12 tak ada orang dah. Gilah bandar mana atas dunia ni. Di New York, di Chicago, di Perancis mana pun. Siapa aku sebelah malam katuk habis hang. Ada pun bandar Mekah. Di Baitillah. Gilah siapa cerah mana pun nak nanti orang seluh sikit nak pergi takwaf Kaabah. Ada semua pak cerah. Orang takwaf Kaabah dak. Tu nak royak. Gerbe dua beranak tu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar hingga siapa jadi Makkah. Bandar yang tidak lelap. Bandar yang senantiasa celek lah kita panggil hidup sokmo-sokmo. Tu gerbe daripada dua beranak tu. Bila lah siapa tahu siapa hari molek tu Nabi Ibrahim dia piping anak dia Nabi Ismail nak pergi sembelih. Iblis gigi hasuk. Setan iblis ni semua ya janji dah dengan Allah. Ya janji dah dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, hei Tuhan. Mu jangan mati aku. Taruhlah hamba kuih panjang hingga sampai hari kiamat. Iblis minta dengan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku nak menyesak anak Adam semua. Tuhan terima tak? Iblis minta doa. Terima boleh tipu pak kita pak malam ni. Pak malam ni tipu kita. Ni duduk dalam majlis ilmu. Ustaz baca kitab nama tak ada bunyi musallifu lagi ni. Banjir ni malam ni. Ujian pun turun pula dah nu. Orang-orang nu. Ngatuk pun ngatuk. Iblis mari duk tipu kita. Pak malam ni nak royak gapo tu? Nak royak tak iblis minta doa dengan Allah. Allah makbul. Pak kita iblis ke? Bukan. Pak apa kita duk putus harap daripada kita nak doa kepada Allah. Musuh Allah lagi Tuhan terima doa dia. Kita bukan musuh Allah. Nak royak kita kekasih Allah. Cik bolehnya. Habis tu jangan putus harap daripada doa kepada Allah. Doa sokmo. Doa sokmo. Lebih-lebih lagi kita ibu belakang ni. Kau ibu ada anak. Kalulah anak tak juruh. Kalulah anak tak jadi sebulan. Doa. Suami kita tak jadi juruh harah lagi. Tak lekat lagi. Semaya bel lagi. Doa.
Doa jangan baca, berdoa. Beza di antara baca doa dengan mendoa tu. Baca doa, baca ialah hati tak ada pun. Nak bagaimana kita baca tu panggil baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baca. Hati kosong daripada bacaan. Mendoa ialah mulut baca, hati nak bagaimana kita baca. Habis tu cik boleh doa yang kita baca walaupun bahasa Arab, kalau kita reti makna, kau comel. Supaya kita duk kecek dengan Allah. Mulut kita Rabbana, ya Allah. Atina, datanglah kepadaku, berilah kepadaku. Fid dunia, dalam dunia ni ya Allah. Hasanah, semua molek berlaku ya Allah. Rumah tangga comel, hidupku baik, barakah, rezeki masuk walaupun tak banyak, molek halal, suci, bersih daripada yang haram. Tu dunia kita tu. Wisome berlaku dunia kita, kita nak. Itu doa Nabi tu. Nabi minta doa tu, kita pun minta doa tu. Tapi minta bukan sekadar mulut. Hati kita nak bagaimana kita minta tu. Ya Allah, mubarilah di dunia ni molek. Molek rumah tangga hidupku, comel anak tok lakiku, saing godangku, adik-beradikku, masyarakat dalam kampung aku. Wi molek berlaku ya Allah di dunia ni. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kiki ya Allah wi comel gatik, bukan dunia saja comel, akhirat benasa tak ambuh ya Allah. Akhirat kiki nak comel juga. Selamat aku di padang mahsyar, tak selai peluh, tak duk di panah. Tu minta doa supaya Allah Taala wi selamat kita di akhirat nu. Hati kita nak gatik, bukan mulut saja baca. Ambil tu beza di antara membaca doa dengan mendoa. Baca doa, hak kita baca saja, hati kosong. Mendoa, mulut baca, hati kita ada cita-cita bagaimana hak kita baca. Wih duk sikit. Nak royak, kata Iblis, syaitan, yang jadi musuh Allah. Ya doa dengan Allah. Allah makbul. Apa kata kita yang hamba dia dan kekasih dia. Jangan kita putus harapan daripada mendoa. Doa semua. Doa semua. Doa ni kadang-kadang Allah Ta'ala terima, Tuhan balas di sana. Kadang-kadang Tuhan beri selalu. Kadang-kadang Tuhan tak beri bagaimana hak kita nak, Tuhan balas hak lain. Kadang-kadang Tuhan tak balas hak lain, Tuhan nanti beri sebagaimana pahala daripada mahsyar. Habis tu jangan kosong. Jangan kita putus harapan daripada doa. Doa semua. Tiap-tiap lepas ada semaya, berdoa. Kucing pun nak berdoa kat tu masuk tu. Nak punya tu berdoa. Prof masuk dah kucing pun. Doa. Jangan putus harapan semua-semua dah tu. Apa? Tengok tu. Bila Iblis mari nak kosek Nabi Ibrahim, nak ganggu, tak sewi Nabi Ibrahim melaksanakan. Tak sewi sembelih anak dia. Ya mari rupa seorang tua, hei. Kalau kita bahasa kita lah ni, panggil hei gitu. Ibrahim, wana mu nak sembelih anak mung tu. Tak betul tu hei mung tu. Kena suruh sembelih anak pula dah. Iblis ganggu tengah jalan. Tu Nabi Ibrahim ambil batu punggar. Berkali-kali punggar. Sebut dalam sirah 2-3 kali itu timbul jumrah tu. Dia mau pergi melota tu. Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula, 3 jumrah tu. Tepat Nabi Ibrahim dulu kala pernah punggar, pernah pegang Iblis yang nak merosakkan amal ibadat dia, nak melakukan ibadat kurban. Bila letak duk baring. Mula-mula letak tu muka paling ke atas. Muka paling ke atas Nabi Ibrahim hitam mata mata hitam anak-anak. Allah, datang hati dak weh. Lalu itulah Nabi Ismail kata jangan buat gitulah ayah, paling belakang. Jangan paling muka paling widuk kat belakang. Nama tagi tengok mata tak dapat, tak datang hati pula nak sembelih. Bila tak datang hati nak sembelih, deraka ayah kepada Allah pula. Tu anak pun berjuru. Paling muka pula dah. Pejam mata rapat, gorok kali pertama tak masuk. Sembelih, gorok gerah, tak masuk. Bila tak masuk, Nabi Ibrahim akik pisah tu, teralah gorok di muka lain. Masuk molek. Kali yang kedua tak masuk pula. Gerainya Nabi Ibrahim hati atas batu pecah dua. Tajam pisah. Bila hati atas batu pecah dua, pisah boleh kecek sebut dalam sirah. Ibrahim, hari tu mu tak ingat tekah orang lepas mu turun dalam api tu. Masa Namrud hari tu, demo punggar mu masuk dalam api begitu besar.
Walaupun sorak bulu roma api tak makan. Hari ni sama lah. Walaupun aku tajam, mu katak batu pecah dua. Tapi ini adalah anakmu. Nabi lagi akan datang. Aku tak makan juga. Katanya pisah. Pisah boleh kecek. Nak. Tu okay, ada Nabi Rasul. Perkara pelik-pelik tu. Orang panggil mukjizat lagu tu. Bila lah gorok kali yang ketiga tu lah masuk halu. Bila masuk Allah hati seorang ayah ke mana? Hati dah anakku. Hati dah anakku. Bawa kata selek mata tengok. Bukan anak dah. Allah Ta'ala tebuh Nabi Ismail dengan seekor kibah yang warna putih. Yang syamil gemuk metang kibah tu. Habis tu mana-mana orang nak gerbai, sunat dia gerbai dengan benatai-benatai hak warna putih. Afdal. Bukan kata hak lain tak pakai dak, hak lain sah juga, tapi hak afdal, hak paling comel, kalau ada benatai gerbai kita tu warna putih, hak tu hak comel. Gemuk. Kerana Allah Taala gati kibah tu gemuk tu. Gati Nabi Ismail tebuh. Ini kisah ni. Kisah gerbai masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau Nabi kita pun hidup. Hidupkan amalan-amalan gerbai hak Nabi Ibrahim. Siapa kita umat sekarang ni? Nabi kita gerbai tiap-tiap tahun apa ekornya anu? 100 ekor. 100 ekor Nabi kita gerbai. 100 ekor Nabi kita gerbai semelih sendiri setengah. Sayyidina Ali semelih gatik. Banyaknya Nabi kita gerbai. Itu amalan-amalan yang sepatut kita ambil peluang. Kalulah ada modal duk royak ni. Siapa kejual gada tak suruh pula. Syaratnya tak tekan setara tangga tu. Amalan sunat, kalau ada kemudahan, ada harta lebih, ada duit lah kita kata dah. Maknanya kita boleh buat lah. Buat. Kerana perkara ni lah menolong kita di akhirat. Ni, Nabi sebut pada satu hadis. Nabi kata mana-mana orang yang gerbai, benatai-benatai gerbai tu, wa innaha la ya'ti yaumal qiyamah. Nanti benatai hak yang gerbai dia datang pada hari akhirat biquruniha. Datang dengan tanduk-tanduknya. Wa asy'ariha. Mari pula dah dengan bulu-bulu. Wa azlafiha. Dan kuku-kuku. Datang buat apa tu? Mari buat apa tu? Segala tanduk, bulu, kuku mari tu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi saksi weh. Perkara hak Nabi sebut tu hak kita tak makan belaka tu. Gapo dia? Tanduk. Makan ke tanduk? Ada. Jarang kapung mana makan tanduk. Buat gapo tu weh nampak pernah puyuk. Suk tanduk. Ada? Ada lagi kita tak sebunyi. Ni gapo pula dah ni nampak duk goreng-goreng ni. Ni itu ni goreng bulu. Okey. Tu gapo dah ni? Ni kuku. Kuku tu pun makan hak dalam dah. Kuku hak hitam tu makan tak? Tak makan. 3 perkara Nabi sebut ni barang hak kita tak makan. Kalau maksud barang kita tak makan ni gapo? Sapah lah kita tahu dah. Sanduk tahu, bulu tahu, kuku tahu. Barang hak kita tak makan, hak kita tahu tak ada manfaat. Perkara ni akan jadi saksi di hadapan Allah. Jadi saksi, ya Allah, orang ni hamba-Mu ni sudah beramal dengan amalan yang utama pada hari yang utama. Amalan utama ke apa? Gerban. Pada hari yang utama ke apa? Ialah hari 10, 11, 12, 13 tu. Tu. Tu hari yang utama. Ni, semua 3 perkara tu akan jadi saksi. Pas 3 perkara tu, hak ni duk royak hak kita tahu jadi saksi dah. Apa tah dagingnya, lemuknya. Lah, tu lebih lagi. Ni perkara tanduk, bulu, kuku tu. Perkara hak kita tak ada tahu. Hak kita tak ambil makan, kita tahu dah. Apatah lagi perkara-perkara hak kita makan, daging, lemak, tulang, kulit, semua tu lebih-lebih lagi lah akan jadi saksi bagi kita. Saksi bagi ni saksi menolong. Melepaskan kita daripada azab Allah di akhirat. Dan orang yang gerbai di akhirat boleh naik tunggangan, boleh naik kenderaan. Nabi kata azimu dhahayakum. Mempilihlah benatai-benatai hak mu nak gerbai tu wi besar, wi gemuk, wi gagah, wi banyak isi. Karena apa? Fa innaha 'ala sirati matayakum.
Kerana di atas titi sirak gigi, mung naiklah kenderaan ni. Naik lembu. Kalau kita gerbel lembu sini tak? Kita sini lembu gerbel. Naik lembu. Pilih hak gemuk-gemuk, hak agak kalulah. Kita buat 7 gear tu, naik 7 orang, lembu kita tak nyatok. Lembu gagah bawa 7 orang. Payahlah ni. Lah ni tak tahulah. Lembu mata beleh nak gerbel. Horok lembu. Lembu kata mana lembu gerbel? No. Siapa kena seperang kawan tu? Akik tangan tak bawah ni, bawah dahin. Tak nampak tu ada tepi pahang kia tu. Duk nyelik lek pahang kia tak nampak lembu. Kena pergi cari. Lah lembu. Amat sika. Kuruhnya. Lembu gapo kini kan? Lembu ngisak apa lembu mung? Tanya ngisak. Makna kuru. Pilih hak gemuk-gemuk. Hak afdal lah, hak afdal. Kerana tujuan kita gerben ni, kita nak isi. Nak daging. Nak buat gapo isi daging? Isi daging nak bagi kepada orang pakai miskin. Tu tujuan gerben weh. Ni faham molek. Kita ni kadang-kadang masuk gerben dengan tidak mempunyai ilmu. Kadang-kadang gerben kita jadi kosong saja gitu. Tidak jadi ibadat dak. Dengan sebab apa? Sebab kita tak bagi ataupun tak beri daging-daging yang sepatut orang kita kena beri. Gerben masuk nak tahu. Tapi dagingnya tak bagi kepada pakai miskin. Tak beri ke orang kaya, buat kelik makan sendiri dia. Hak dia makan diri dia tambung-tambung. Siapa setahun nak masuk biar gerben, musim gerben, daging hak gerben tahun lalu dah ada lagi lah tu jen. Tu kita tak faham maksud gerben. Maksud gerben ialah kita nak kepada daging. Daging itu nak bagi kepada orang pakai miskin, dia rasa ratik makan daging. Tu tujuan. Habis itulah hak paling afdal orang gerben ni. Bila ya gerben mengikut Nabi. Bohlah kata kita ambil segi tahun ni. Berapa weh dia? 4,500 hak kita ni tak ada gemuk mana, sederhana 4,500. Tu beg apa kilo dia? Tu beg 11 kilo. Kita ambil hak dia kita sekilo ya. Ni hak syarah Nabi ni. Lepas lebih pada tu 10 kilo lagi weh kepada pakai miskin semua. Orang pakai miskin apa orang dalam kampung kita duk. Wis dia semua bagi hak metah. Metah weh. Weh kita tahu dia kita sekilo. Ni hak paling afdal. Hak paling afdal ni jaga orang nak buat amal. Hak golik ke buat amal ke hak nu. Ditanya ustaz, "No ustaz, cara bagi gia gerben ustaz?" Hak paling afdal kita taruh kita gia kita boleh kilo apa dah lebih ada tu we pakai masking. Hak lain tak ada hak lain. Tanya hak lain. Kalau hak baik ni apa boleh bagi 3 gia. Dalam nilai kilo katakan bagi 3 tupuk. Hak gia pakai miskin setupuk 3 kilo. Hak gia orang kaya-kaya setupuk. Taruh gia kita makan sendiri setupuk pun boleh juga. Boleh juga. Kalaulah kita besok boleh makan daging nak tahu dah tak payahlah kita ni taruh sekadar segenggai pun tak apa dah. Ambil hati sikit, Nabi ambil hati sikit, ambil daging sikit sekadar tu untuk makan seperiye. Lebih pada tu berilah kepada orang pakai miskin. Biar rasa daging gatik setahun sekali. Inilah hak paling afdal, hak paling lebih. Hak jari masyarakat Melayu kita nak buat amal. Boleh tegak tu gak pergi mulih-mulih tu gak. Boh dalam bekah, boh dalam guni, tak mutu kelip menengok. Orang-orang tak tegar. Gapo weh dak buat lagu ni? Tak paling dah. Pong berasak mutu-mutu tak alih. Takutnya. Jangan buat gitu. Kita buat ibadat kan ni. Karena kurban ni taqarrub. Apa taqarrub? Kita nak mendamping diri kita dengan Allah. Nak dekat dengan Allah dengan kita melakukan ibadat kurban. Lepas tu kena lebih getih lah cara. Lebih getih cara kurban, cara nak bagi daging, bagi ke pasal siapa dia. Supaya nak sah ibadat kita. Takut kan kita tak bagi, tak sah. Tak sah. Kita ambil daging, kita belah kilo tu gak, bagi kepada orang kaya saja. Adik-beradik kita. Waris-waris kita. Nak oleh orang jiran kita, orang bukan pakai miskin. Tak sah gerban tu. Walaupun kita tahu, kita beri dah. Beri siapa tu? Tepi rumah tu beri dah. Tu, tiga catung ni, 4 catung. Beri semua orang kaya. Tak ada seorang habuk pakai miskin. Tak sah. Habis tu, ibadat gerban ni adalah sunat. Tapi mana-mana nak masuk gerban, wajib kena ngaji. Cara-cara gerban. Niat mana?
Okey baik mana? Kena begitu. Kita nak niat setelah daripada kita milik dah lemu. Lemu tak beli lagi, niat dah tak sah. Memang nak jadi dak weh gerbek tahan ni kata bunyi kata nak ambil segi jadi. Ya niat dah aku gerbek segi kerana Allah. Lemu beli lagi, dak gi. Tak sah niat tu. Kerana apa? Kerana kita tak milik lagi lemu. Kena akak jual beli dulu. Bila akak jual beli sah dah walaupun kita bayar kih ataupun bayar dengan hutang. Hutang pun ulama kata sah dah. Lembu kita beli hutang dulu nanti bayar lepas Covid ni. Contoh. Nanti lepas Covid ni kita bayar tapi akak jual beli siap dah dengan secara bergetah tangguh. Sah dah. Bila sah dah boleh dah kita nak niat tu. Kalau kita nak bahagia sebahagia daripada lembu ni akan menjadikan gerban kerana Allah Ta'ala. Sah dah tu. Lepas lepas ada tu wakil kepada orang sembelih. Wakil kepada orang sembelih. Kena wakil ke apa wujud. Lepas ada sembelih persiap perkotoran ni, boleh daging kita bagi kepada orang pakai miskin. Lebih-lebih lagi tempat yang lembu tumpah darah situ. Kena bagi. Kalau kita sembelih daripada besar, kena beri pakai miskin sini. Kalau kita tak bagi orang pakai miskin daripada besar, bagi pakai miskin juga. Tapi di taning ni, hukum haram. Walaupun gerbek tu sah. Gerbek tu sah. Tapi perbuatan kita pindah tu. Pindah daging gerbek diberi kepada kampung lain. Perbuatan tu haram. Haram. Kena beri. Walaupun kita beri sekilo ataupun setapak tangan tak apa. Dah beri dulu. Wisah dulu. Pada orang pakai miskin sini. Kita tahu tu. Siapa dia Tok Ime. Orang pakai miskin ni. Tempat kita ni. Tanya Tok Ime. Tok Ime kata tu. Rumah dinding hijau tu. Hak tak ada pintu natal tu. Tu. Kita buat pergi dia. Boleh sekilo. Tak apa dah tu. Atau kita nak buat kelik tani ni. Nak bagi ke siapa dia. Makna kata sah dah. Tapi kalau nak hak afdal. Hak tak di. Ambil gaya kita sedikit. Lepas tu semua bagi kepada orang pakai miskin. Tu hak afdal. Lepas kata tak boleh kerak kuku. Kita nak ambil daging. Kita nak gerbek tahun ni. Soalan ada hak mau. Kerak kuku ni. Sukung sunat. Bila masuk satu hari Zulhijjah, mana-mana orang nak masuk gerbek, sunat dia jangan kerak kuku, jangan potong rambut. Hukum sunat. Sunat taruh. Lepas bila nak kerak, lepas daripada semelih menatai gerbek tu, bolehlah tu kita kerak. Lepas kalau kita kerak lagu mana ni, masuk hari yang ketiga dah ni, hari yang dua, esok hari yang tiga, lepas tu kita nak ambil gak atas segi tahun ni, marahin kerak dah. Hukum makruh. Tidak bawa kepada tak sah gerbek kita tu dak. Setengah-setengah tu gak bunyi tu ya ramak ke. Siap lah tak sah dah gerbek aku tahun ni kan. Kerak kuku marahnya. Okey, kerak kuku ni hukum sunat taruh. Bila kerak makruh. Bukan siapa kata tangga tak sah gerbek gitu dak. Bahaya gitu deh. Bagi kena. Kita nak masuk hak mana nak masuk lah tu. Hak mana nak masuk pada tahun ni. Awak kena cara. Akak jual beli dulu. Kalau kita tak segi tempat sembelih, kita wakil demo niat. Wakil 3 dulu dah. Kita wakil demo 3 perkara. Apa dia? Wakil akak jual beli. Wakil sembelih. Wakil bagi daging. 3 perkara dah. Wak kelik hak siap hak kira kita sikit. Apa dah kita royak hak kira kita wak kelik boleh sekilo sudah. Atau lepas ada tu bakal demo lah. Lepas boleh kedak kita nak beri daging ke orang sembelih. Ni soalan nak tahu orang panggil. Soalan popular. Popular ni nak tahu bila siapa pergi gerbek tanya lu dah. Mana ni kita nak upah boleh kedak orang sembelih dengan daging gerbek tu. Hukum tak boleh. Tak boleh upah. Haram hukum dia. Jangan ada upah. Pas nak beri bukan dengan jalan upah, beri dengan jalan kita beri supaya orang ramai-ramai ada situ. Boleh. Misal contoh kata ada orang pakai miskin situ 5 orang. Campur dengan orang sembelih 2 orang. Dengan orang lapah tu. Kita beri pakai miskin sekilo seorang. Beri kepada orang sembelih pun sekilo, orang lapah pun sekilo. Beri lagu tu bukan jalan upah dak orang panggil. Beri jalan tempat dia ada situ. Tu boleh beri. Boleh beri lagu tu. Tak senya, beri lebih pada orang. Tu yang dia upah lah pula. Beri kat orang pakai miskin sekilo ya. Tiba-tiba beri kat orang sembelih 2 kilo. Dia kata, "Kana beri 2 kilo?" Tak boleh orang sembelih. Nama upah dah.
Walaupun kita tak sebut kata upah, tapi rupa buat lagu tu orang panggil upah dah tu. Bila upah, hukum haram. Hukum haram. Orang tukar sembelih tu kena hantar kelik tu daging hak atas rupa upah tu. Haram yang makan daging tu. Tak boleh. Ini kena faham molek. Mungkinlah kita tahu dah ndak. Ini sebagaimana perangat lah ni, perangat. Perangat kalau kita tak saya turun gerbai tahun ni kita boleh beringat kepada orang. Tak boleh tu ustaz yang lain tu. Duk ambil daging duk upah orang sembelih jangan. Upah duit Orang sembelih tak anda nak pakai duit. 100 orang tu pun banyak dah. 7 orang 700 sembelih. Pas hari tu kena boleh 4 ekor 5 ekor tak belana gitu kan sembelih. Nak oleh beribu dia hari tu. Belana dah nak. Kalau kita nak beri juga daging atas jalan yang ada situ, beri kepada orang pakai miskin boleh. Jangan atas jalan upah sudah. Mana? Tu supaya kita faham sikit. Berangat sikit. Nak tahu ni kita berangat tak? Lepas tu kita nak beri masak boleh ke tak? Masak ni tak comel mana. Yang masak ni akikah. Kita beri pada pakai miskin. Hak masak ni dengan itu benda apa kita betul buat ngekah. Katakanlah kita ngekah, ambil daging ni lagi ni buat ngekah, masak. Afdal kita masak buat gula, buat gapo ataupun sup beri kepada orang pakai miskin. Adapun daging gerbai beri hak mentah-mentah. Beri hak mentah. Karena orang pakai miskin bila lah boleh banyak daging, katakanlah boleh hak tu beri, hak ni beri, boleh speaker daging. Boleh pakai puluk speaker tak? Ya boleh jual tu orang pakai miskin. Ya boleh jual. Adapun kita tuai gerbai tak boleh. Tak boleh jual. Katakanlah kita ambil gear kita, bagi pada pakai dah, beri kepada orang kaya ratik sikit. Patut ada hak gear kita ni buat 3 kilo. Tiba-tiba muak daging ambil jual. Hukum haram gitu jual daging gerbai tu. Jangan kita tuai gerbai lah. Ada orang atau boleh jual daging gerbai, orang pakai ni. Hak terima daging. Bila orang beri banyak ke dia, maka tak habis dia pergi jual lah. Tu boleh. Habis tu sunat kita beri metah kepada orang pakai miskin. Kerana bila dia makan tak habis banyak tu, dia boleh pergi jual. Jadi harta bagi dia pula. Apa tu deh? Inilah kelebihan orang yang gerbai pada hari yang 10 tu. Banyak kelebihan. Antara hak Nabi sebut kelebihannya, segala bulu, segala tanduk, kuku dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Tu perkara hak tak ada manfaat, jadi saksi dah, saksi bagi dia. Potong daging lemuk dia, segala tulis tu apa kulit dia tu semua akan jadi saksi bagi dia. Kemudian orang hak kelebihan orang hak turun gerbai lah tahun ini. Titik pertama bila disembelihkan binatang-binatang gerbai tak ada lagi darah jatuh di bumi, Allah ampun dah dosa kita. Nabi kata wa innad dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Darah yang menitik bila pak tukar semulih-mulih tu darah pacar tubik tu, sebelum daripada darah tapak tanah, dosa-dosa dia diampun oleh Allah. Ini cepatnya dosa tu ampun. Dosa waktu lain kita kena istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kena istighfar baru tu ampun. Hak ni nak royak kata cepatnya ampun Allah. Darah yang keluar daripada tekak-tekak lembu hak kena sembelih tak ada nak rapat tanah, Allah ampun dah dosa hamba dia. Tuhan ampun dah dosa dia. Inilah kelebihan. Inilah mana kata peluang mana-mana yang ada kesempatan, ada kemampuan. Duit ada, boleh gerbai, boleh ambil bos koda 3-4 ribu, boleh ambil segi, ambil lah. Kerana itu adalah perkara-perkara yang akan kita naik di akhirat. Pak Nabi kata, yuhsyarun nas yaumal qiyamati salasati aqsam. Akhirat gigi Allah Ta'ala hipung manusia atas 3 basuh orang ni. 3 peseng orang. 3 gulungan orang ni. Mana di antara? Pertama Nabi kata sinfun rukban. Gulungan pertama fuak-fuak naik kenderaan. Naik mutu kereta kalau kita atas dunia ni. Bolehlah kata orang pakai opayop. Takut bukit pecah. Takut bombing gepa ni. Pakai lari jalan kaki. Tiba-tiba kita boleh naik kereta. Lebih tak kita?
Tak letih. Orang lain lah jalan kaki lagi dengan kusai lagi dengan anak lagi tak tekak. Berjalan ngok-ngak nak boleh sapa sekelo tu ke Allah dah. Letih lah, lelah lah. Kita boleh naik kereta. Boleh duduk dalam air atas kereta tu. Ini nampak gambar-gambar atas dunia. Senang tak? Akhirat gigi ada juga rupa-rupa pasal ni. Ialah gulungan-gulungan yang ada kenderaan. Mana dia kenderaan? Kenderaan bila dia gerbel di atas dunia ni, kenderaan itulah yang naik di akhirat. Kalau dia gerbel lemu, naik lemu. Kalau dia gerbel sekor seorang dia naik lemu tu. Kalau dia gerbel 7 orang sekor, 7 orang. 7 orang pakat naik ramai-ramai. Tengoklah kalau lemu tu gagah, lemu tu gemuk, gagah. Kalau lemu hak kita ni tak tahu lah. Boleh ada gile. Dah tak gerak, kuruh. Gile dulu. Belum ada nak naik lembu 7 orang kan, lembu 7 orang. Lalati tambung duk bawah ni. Duk lalati tambung. Dah lembu kuruh. Allah, tahu ah. Tapi lembu akhirat lah lain dah tu. Lah lain dah. InsyaAllah Tuhan beri boleh naik belakang. Hak mana-mana ambil gerbel tahun lepas. Dan hak ada cita-cita nak gerbel pada tahun ni. Cita tak salah. Cita tu adalah satu pahala dah. Niat ala ni. Ya Allah, aku nak gerbel kalau ada. Tapi jangan sebut dia jadi itu. Jadi nazar pula. Cita niat kalau ada kesempatan, ada kemudahan aku nak gerbel, ya Allah, niat hati kita. Kalau kita berlapai jadi nazar. Bila nazar wajib gerbel. Ada? Niatlah hati, ya Allah, kalau ada kemudahan, ada peluang, ada modal, ya Allah, murah rezekiku, aku nak gerbel tahun ni. Gitu. Niat hati kita. Kalau kita berlapan nazar tu, ya jadi wajib. Jadi wajib itu. Niat yang baik, walaupun kita tak berlaku lagi, umat Nabi kita Muhammad SAW, Allah bagi dah satu pahala. Niat nak buat baik, tak buat lagi. Tuhan bagi dah satu pahala. Ini istimewa bagi umat Nabi kita. Ini dari kelebihan kelebihan kita ambil gerbel hak mana-mana ambil tu. Gitulah. Masa pun lebih kurang lah. Dekat-dekat nak sampai sejarah ni, malam ni kita baca hak ni lah. Baca hak ni. Jadi minggu depan ni kita bergaduh deh. Minggu depan betul malam Khamis, malam tu ya dekat-dekat dah. Tak. Hari Khamis. Hari Khamis tu hari waktu 4 dah. Hari puasa dah hari tu dah. Jadi kita mula ngaji hubung lepas nu lah. Lepas raya haji, tak banyak hari mungkin tak. Tak banyak hari tu, kiralah dengan ni semula. Kita nak mula hari berapa tak. Jadi malam ni kita baca bab ni lah. Kelebihan puasa pada bulan ni, amalan yang baik. Penuhkanlah pada 10 hari ni. Dan mana-mana orang yang ada kesempatan, yang nak baik gia pada tahun ni, gitulah cara dia. Itulah kelebihannya. Nak bagi kena molek daging tu. Jangan kita duk nampak sangat kata bila buat daging, aku ni, aku nak taruh, aku nak makan. Ingat kata ini adalah ibadat. Bila ibadat, pergi demo lah. Pergi kat orang pakai masukin, dia rasa. Kita sikit-sikit je dia, kita duk rasa sok mudah. Gitu. Ada soalan-soalan dak ni nak tanya hak sakut paut dengan ibadat-ibadat ni. Itulah nak royak atas salah faham yang kita nak ibadat buat gerbel ni ialah utama kali daging metah tu kena bagi kepada orang pakai masker tu utama kali. Tapi masyarakat kita ni sebalik buat hak masak. Patut tugaknya hidangnya panggil tugak weh hari pertama tu 2 3 4 tepat dah.
Hingga siapa tok lebah patah gigi. Cabut gigi tok bila aku tak gerak dah weh tak email pakai mung weh hok situ weh. Lucu dah ni gigi pelong ku ni. Mamuh daging punya pasar. Itu silap masyarakat kita. Habis tu kalau kata kita royak atau buat apa tak mendekati dengan majlis-majlis ilmu. Jauh, tak mau. Tak mau dengar. Dengarlah ano kita tidak, kita faham siapa pergi awak amal dah. Jadi masuk. Sepatutnya kita kena beri hak mentah. Ngaji bab ni bukan baru royak ni lama-lama dah tok guru dok ngajar kata kena bagi hak mentah. Siapa pergi tak buat pun. Dia duk cari air lawan tu nak nyecoh. Nah. Tapi kemungkinan lah masyarakat setengah-setengah sekarang learning tu dia mau bagi dah dia mau buat 3 tupuk dah. Buat 3 tupuk hak ni bagi kepada miskin, bidah belaka dah. Hak ni bagi kepada orang kaya, adik-beradik, pupu poye, jiran-jiran hak kaya. Setupuk. Pahak dia ni setupuk yang orang akan ni. Kemungkinan ni tu husnuzon dah suka baik. Tak salah kita suka baik. Mungkinlah dia bagi dah kepada orang pakai miskin. Dia beri gak ke orang kaya-kaya jiran dia. Dan hak setupuk dia ni, yang orang akan tu. Kita duduk tangga tu. Kita duduk tangga suka baik. Kalau boleh, kalaulah kita mungkinlah dulu kalau kita pernah buat gitu, katakanlah bermulai awak kelik semua ada beri kepada jiran sikit-sikit, jiran tu kaya-kaya belaka, lepas tu hak lebih ada tu orang akan belaka, panggil orang pakai miskin, tak ada gitu. Tak ada, tak kena. Sekarang lah ni kalaulah kita ngaji gini dah ubah sikap kita daripada dulu kita duk buat gitu, tak bagi metah kepada orang pakai miskin. Sekarang lah ni bagi dulu, wisah dulu gerbel kita. Wisah dulu gerbel, lepas dah tu kita nak makan, nak panggil, nak gula ke, nak nyayu, nak cicah metah ke lagu mana, nak panggil ke hak gia kita, tak ada masalah lah tu. Nak bagi dia lah. Kalau mengikut muktamad dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Kerana gerbel-gerbel ni ibadat. Bila ibadat cik boleh tak sakutlah dengan agama asing. Daging tu daging ibadat tu gerbel tu. Tiba-tiba pergi masuk dalam mulut-mulut orang kafir dengan Allah. Mana gamuk? Daging ibadat kita tu. Cik boleh tak saya masuk dalam perut tu, buat musuh tu Cik boleh. Tapi ada kaum lah dalam mazhab lain tu, sekiranya orang kafir tu kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir duduk bawah retah orang Islam. Boleh bagi ke dia. Supaya apa? Supaya nak paut hati mereka itu kepada Islam. Tu adalah kaum yang mengatakan gitu. Boleh kita bagi kepada kafir zimmi. Pak kita ni bukan zimmi. Bukan zimmi. Pak boleh ke tak? Ada juga satu kaum kata sekiranya kafir ni jiran kita, rapat benar nak kita, boleh, ada kata boleh. Tapi ni bukan muktamad tu, orang panggil muqabil muktamad. Tok guru tempat kita jarang nak beri gitu tu. Jarang nak buka gitu. Bimbang takut kita pergi buat amal tak kena bagaimana dikandaki. Bila kata boleh, habisnya panggil. Siapa hak tak kena mengena, siapa bukan jiran, siapa habisnya panggil syia mai makan. Tu takut amal tak kena gitu. Sabit tok guru dulu kalau ya jaga tu. Orang kafir jangan. Lagi gerbel. Walah jalan ada tapi jalan halus. Takut kita niti tak pandai. Jalan je tak ada pula dah pak gatung. Orang hak pandai lah boleh niti. Kalau tak pandai, gedung turun dalam lokal tu. Tu maksud gitulah nak nampak dak. Kalulah makna kata orang Sia ni ataupun topek ni jiran kita rapat benar. Nak tahu kalau pia teruk cing besok mau 3 tong ya beri anpau lagi. Ampau kali-kali boh tak ada 1000. Pia raya Cina dak. Ya beri dak ampau. Ampau baik benar Cina ni nak kita. Kata juga ada juga setengah-setengah kau kalau lah jiran kita ni kafir ni baik boleh kita bagi sekiranya kalau dia tahulah tu.
Kalau dia tahu atau awak gapo weh daging gitu lalu pakak duk mulai apa. Gerbeh. Sekiranya kalau dia tahu boleh kita bagi ke dia. Kalau dia tak tahu pemula jangan duk gelenya. Dia tak tahu apa. Tiba-tiba pergi hala aku gerbeh tahun jangan patang jangan. Sekiranya kalau jiran kita tu sia tak pak Cina dia tahu, dia tanya khabar. Pas dia pula dah baik nak kita. Siapa semua barang kalau gia dia. Kalinya tanya beri sikit dia. Kalau dia tak tanya jangan duk cur sangat ke dia. Cik boleh kerana ini adalah ibadah daging ni. Bila ibadah kita cik boleh tak saya masuklah di mulut kafir tu. Di mulut musuh-musuh Allah. Bahaya tu. Tu makna kaum muktamad dalam mazhab Syafi'i tak boleh bagi. Tu muktamad. Cumanya hak ni dalam mazhab lain lah tu hak dok royak jalan sikit-sikit tu. Lepas tu pun syarat-syarat lagi. Sekiranya jiran rapat, sekiranya dia baik dengan kita, siapa sok mau barang hak dia gia kita. Nah, lagu tu boleh. Kalau dia tahu pula, dia tanya khabar pula. Tu tak ada masalah dah. Bila jadi milik orang pakai miskin, dia nak jual share, jual gapo tak ada apa dah bagi dia. Ikut dia. Hak dok royak atau tak boleh jual bagi tuai hak gerbeh tu. Tuai hak gerbeh tu tak boleh Okey, gapo pakai? Pakai miskin ke biasa. Ya hak kerja dia, masalah dia duk tak baik tu suku. Ada pun atas nama pakai tu boleh kita bagi ke dia. Boleh kita bagi ke dia. Dia orang pakai tapi duk mayar bai pondok. Duk main barang tak betul, nego barang tak betul. Kita beri atas nama pakai miskin boleh. Ada pun kalulah ada hak lain lagi hak berjuruh, afdal beri hak lain hak juruh tu. Katakanlah hak ni tak mayar bai tu susah. Duk nego tak betul. Hak ni mayar bai susah juga. Afdal bagi hak ni. Hak mayar bai dulu. Molek bagi hak ni dulu. Tapi kita beri dia mudah-mudahan terpaut hati dia. Hak tak mayar bai tak ada tu aku mayar bai pondok jauh dengan sijik surat, kerja pun tak betul. Orang ni juga daging kat aku, malu aku wasa nak balik mudah-mudahan dia boleh makan daging-daging ibadat ni. Berasa cerah hati, berasa nampak hidayah, berasa nampak ke jalan baik. Mudah-mudahan doalah kita situ tu. Apa tu? Habis dah. Malam ni sekat dulu. Jadi kita mula lepas raya lah dah. Jadi malam ni malam terakhir. Selamat hari raya belum pada raya. Maaf Zuhir batin. Sekiranya ada duk ngajar satu hati, perasa hati, kata kita jadi puasa tak sedap dengar. Berasa Pak Ustaz kata kat ku yo hak ni. Minta maaf lah Zuhir batin sama-sama lah tu. Mana silap salah nak hak mana kasar bahasa cek tak sedap dengar. Ni kita pakai selamat raya hak belum. Kerana mungkin kita klik raya rumah dah nu. Klik raya rumah mari lepas ada raya nu dah. Itulah lebih kurang malam ni kita ngaji kelebihan bulan Zulhijjah. Dengan banyak kita melakukan amalan-amalan pada 10 hari ni. Dan mana-mana yang nak ibadat dengan ibadat gerbeh, itulah kelebihannya. Dan gitulah cara-cara amalannya yang sepatut kita beramal kena dengan cara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala ibadat kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna uluman nafi'ah,
اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.